Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas bimbingan besar Nabi Muhammad SAW. Kita mulakan majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Dengan izin Allah, kita ditemukan. Rasa syukur kami lafazkan. Kesudian hadirin menerima jemputan. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis sembang ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Ustaz Panji Alam bin Madhi Syam yang merupakan pegawai hal ehwal Islam Pusat Islam Universiti Teknologi Malaysia Johor Darul Takzim. Para pelajar yang saya kasihi, di sini ingin saya ingatkan agar sama-sama kita menjaga adab di dalam majlis ilmu. Semoga dengan beradabnya kita di sini memberi 1000 manfaat dan keberkatan. Tanpa melengahkan masa, kita menyemput Ustaz Panji Alam bin Madhi Syam untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Tahun Baru Satu Permulaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Am ba'du. Yang berbahagia Puan Pengerusi Majlis, yang bahagia barisan pegawai Pusat Islam dan juga kepada mahasiswa, mahasiswi pelajar tahun 3 bagi program Sembang Ilmu anjuran Pusat Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini, sama-sama kita dapat berhimpun dalam program Sembang Ilmu, yang mana Sembang Ilmu ini, majlis ilmu ini merupakan Raudhah min Riyadhil Jannah. Raudhah min Riyadhil Jannah adalah taman daripada taman-taman syurga. Jadi mahasiswa, mahasiswi rahmati Allah Ta'ala, apa khabar semua? Alhamdulillah, saya doakan tuan-tuan semua diberikan kesihatan
dan sentiasa dan rahmat Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit introduction tuan-tuan berkaitan dengan majlis ilmu. Apakah kelebihan-kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu? Kata Nabi SAW, disebut dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh satu jalan mencari ilmu semata-mata kerana Allah Ta'ala, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan permudahkan dia masuk syurga. Di antara yang lain disebut dalam hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala mengkehendaki pada hamba-hambanya kebaikan, kebaikan, yufaqihu fid din, Allah Ta'ala akan bagi kefahaman agama. Ya, alhamdulillah kita dapat duduk majlis ilmu yang mana kita nak sama-sama melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita nak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, antara yang lain juga kelebihan kita dah duduk dalam majlis ilmu ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersama-sama dengan para malaikat. Malaikat mendoakan kebaikan untuk kita selama mana kita duduk dalam majlis ilmu. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Kata Nabi SAW, ada 4 kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berhimpun di dalam rumah Allah Ta'ala bersama-sama membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan diturunkan kepadanya illa nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan kepadanya sakinah. Apa tuan-tuan sakinah? Diturunkan kepada kita ketenangan jiwa. Tenang jiwa kita dengan sebab kita mengingati Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang beriman itu sentiasa berzikir kepada Allah Taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan hanya mengingati Allah Taala, hati manusia ini akan menjadi tenang dan tenteram. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilimpahi rahmat, banyak kebaikan turun. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, bersama-sama kita adalah para malaikat. Malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Dan yang keempat, wa zakarallahu fi man indah, Allah Ta'ala akan sentiasa menyebut-nyebut. Allah Ta'ala meninggikan darjat bagi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala meninggikan darjat bagi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu ini beberapa derajat. Maksudnya Allah Ta'ala memuliakan kita dengan sebab ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi hadirin hadirat, mahasiswa, mahasiswi UPNM yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah tuan-tuan, kita nak sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini, kita nak bincanglah satu tajuk yang namanya, tajuknya adalah Tahun Baru Satu Permulaan. Jadi saya pun fikir-fikir apa yang saya nak sampaikan ni. Tahun baru sebagai satu permulaan, yang mana kita berada di akhir tahun lah. Ini adalah tahun Masihi lah. Ini tahun Masihi, tahun 2021. InsyaAllah kita akan masuk tahun yang baru, tahun 2022. Jadi insyaAllah kita akan ada azam yang baru, tekad yang baru, cita-cita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala permintaan kita, permintaan hajat-hajat kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya suka tuan-tuan mahasiswa masih rahmati Allah Taala, saya suka untuk kita kembali balik bagaimana asal kejadian kita tuan-tuan. Setiap permulaan ni ada pengakhirannya. Jadi bagaimana Allah Taala menciptakan kita, asal-asal kejadian manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa yang manusia ni Allah Taala ciptakan asalnya daripada tanah tuan-tuan. Allah Taala sebut kami jadikan manusia ini asalnya daripada tanah. Yang mana Allah Taala sebut dalam surah Al-Mu'minun. Jadi siapa-siapa yang ada smartphone, sekarang yang ada smartphone boleh tengok dalam smartphone tuan-tuan, kita tengok sama-sama
Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-10 tu. Allah Ta'ala sebut, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah Ta'ala sebut, kami jadikan manusia ni asalnya daripada tanah. Manusia ni Allah Ta'ala sebut asalnya daripada tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan Allah Ta'ala sebut, kami jadikan kamu ini daripada nutfah. Apa tuan-tuan nutfah? Daripada air mani. Fi qararim makin, pada satu penetapan yang kukuh. Jadi apa maksudnya satu penetapan yang kukuh? Maksudnya adalah duduk dalam rahim ibu lah. Duduk dalam rahim ibu, dalam kandungan ibu. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi, bagaimana Allah Ta'ala ciptakan manusia. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala ciptakan manusia ini. Allah kata, summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Ta'ala ceritakan sebelum kita ni Allah Ta'ala jadikan manusia ni, Allah Ta'ala sebut dulu proses kejadian manusia. Permulaan bagaimana Allah Ta'ala ciptakan manusia asalnya daripada nutfah. Yang pertama, Allah Ta'ala ciptakan manusia asalnya daripada nutfah, iaitu air mani. Yang pertama, nutfah. Yang kedua, Allah kata, lepas nutfah, air mani, Allah Ta'ala tukar jadi alaqah. Tukar jadi darah. Daripada darah, yang ketiga, Allah Ta'ala tukar pula jadi manusia ni jadi mudghah. Jadi daging. Proses kejadian manusia. Jadi daging. Daripada daging, Allah tukar yang keempat jadi idhama, iaitu tulang belulang. Daripada tulang belulang, yang kelima Allah Ta'ala sebut fakasawnal idhama lahma, tulang yang disalut dengan daging. Tangan kita ni lah tuan-tuan, disalut dengan ada tulang, disalut dengan daging. Baru Allah sebut summa ansha'nahu khalqan akhar. Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang lain, namanya adalah manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah lah sebaik-baik pencipta. Jadi banyak-banyak makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi Allah Ta'ala ni adalah namanya adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia ini sebaik-baik penciptaan. Jadi tuan-tuan hadirin rahmati Allah Ta'ala, mahasiswa rahmati Allah Ta'ala, asal-asal kita ni tuan-tuan, adakah kita terus di atas muka bumi Allah Ta'ala? Adakah kita terus berada di alam dunia? Tidak. Asal-asal permulaan manusia ini, Allah Ta'ala sebut, asal-asal kamu ni berada di satu alam, namanya adalah alam ruh. Kita ni tuan-tuan, hadirin rahmati Allah Ta'ala, asal kita ni kita berada di satu alam. Permulaan kita berada di satu alam, namanya adalah alam ruh. Ini permulaan hidup kita, alam ruh. Jadi, alam ruh ni tuan-tuan, kita ini kekal tak di alam ruh? Kita tidak kekal. Kita akan pindah, kita akan hijrah ke satu alam, namanya adalah alam rahim, duduk dalam perut ibu. Tadi Ustaz dah sebut tadi, fi qararin makin, pada satu penetapan yang kukuh, duduk dalam perut ibu. Berapa lama ni? Selama 9 bulan. Tadi Allah dah ciptakan kita daripada nutfah, daripada air mani, daripada alaqah, darah, daripada mudghah, daging, daripada idhama, tulang belulang, daripada fakasawnal idhama, tulang belulang yang disalut dengan daging, barulah Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang lain, namanya manusia. Jadi kekal tak? Kita berada di alam rahim? Tidak kekal. Allah Ta'ala akan pindahkan kita. Allah Ta'ala akan pindahkan kita, hijrahkan kita ke satu alam, namanya adalah alam dunia lah. Alam fana, alam yang sedang kita lalui ini. Ada yang hidupnya, ada orang hidup, baru je bersalin, dah meninggal. Ada yang 5 hari, 10 hari, ada yang setahun, 2 tahun, 10 tahun. Mahasiswa berapa umur sekarang? 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ada yang panjang umurnya, lebih daripada 60, 70, 80, 90. Dan akhirnya Allah Ta'ala akan matikan kita. Kita tidak kekal hidup dekat alam dunia ni. Dan kita akan pindah lagi. Kita akan hijrah lagi ke satu alam. Namanya alam barzakh. Apa tuan-tuan alam barzakh? Alam barzakh adalah alam kubur lah.
kita mati sementara lah, mati sekejap. Kita ziarah ke alam barzah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, Allah kata, وَمِنْ وَرَائِهِمْ barzakhun ila yaumi yub'asun. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Di hadapan kamu ada satu alam namanya alam barzakh. Apa tuan-tuan alam barzakh? Iaitu alam yang membezakan di antara alam dunia dengan alam akhirat. Iaitu alam yang membezakan di antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia tak sama dengan dunia. Boleh makan, boleh minum, boleh lepak-lepak Starbucks, boleh makan KFC, McD. Dia tak boleh lah tuan-tuan. Dia tak boleh. Dia berada di satu alam namanya alam kubur, iaitu alam barzah. Jadi kekal tak dekat alam barzah? Kita ziarah saja. Sebab tu kita baca surah Takasur kan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan dengan harta benda kamu, anak pinak kamu, pangkat kamu, keturunan kamu, sehingga kamu lalai daripada mengingati Allah Ta'ala. Sehingga bila ni? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu ini menziarahi kubur. Maksud ziarah kubur ni apa tuan-tuan? Sehingga kamu mati. Jadi kubur ni adalah kematian yang sementara. Bukannya kekal abadi. Sebab apa? Alam barzah, kita mati sekejap. Allah Ta'ala matikan kita. Dan apabila Allah Ta'ala matikan kita, kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kita pindah lagi, kita hijrah lagi ke satu alam, namanya adalah alam akhirat, iaitu alam syurga. Alam akhirat bagi orang yang beriman, orang yang beramal soleh, Allah Ta'ala akan masukkan di dalam syurga Allah Ta'ala. Itulah kehidupan yang kekal abadi. Jadi manusia ni tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, permulaan dia Allah Ta'ala ciptakan daripada alam ruh. Daripada alam ruh kita pindah ke satu alam namanya alam rahim. Daripada alam rahim kita pindah lagi ke alam dunia yang sedang kita dalam ini tuan-tuan. Daripada alam dunia kita pindah ke alam barzakh. Daripada alam barzakh yang keempat, yang kelima, kita pindah ke kekal abadi, namanya adalah alam akhirat, iaitu syurga bagi orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan hadirahmati Allah Ta'ala, jadi proses yang mana Allah Ta'ala ciptakan manusia ini, daripada manusia ni Allah Ta'ala sebut, yang mana manusia ni Allah kata matinya 2 kali, hidupnya 2 kali tuan-tuan. Yang mana Allah Ta'ala ciptakan manusia ni, matinya 2 kali, hidupnya 2 kali. Dalam Quran Allah sebut. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala menjelaskan bahawa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah kata kaifa takfurun. Bagaimana kamu ini mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kufur dengan Allah Taala. Kamu ini menyekutukan Allah. Kenapa kamu tak nak sembah Allah? Kenapa kamu menyekutukan Allah? Mensyirikkan Allah. Asalnya kamu ni amwata. Asalnya kamu ni mati. Asalnya kamu ni mati. Apa maksud mati? Mati ni kamu ni belum tiada lagi. Belum diwujudkan lagi oleh Allah Ta'ala. Bukan namanya manusia Allah Ta'ala sebut. Sebab tu kita baca dalam suratul Insan. Awal suratul Insan ni Allah Ta'ala sebut, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insan. Adakah telah sampai kepada manusia satu masa, satu tempoh yang mana lam yakun syai'an madhkura. Manusia ini belum lagi disebut-sebut lagi. Maksudnya belum lagi namanya manusia. Jadi asal kamu ni adalah mati. Allah Ta'ala ciptakan permulaan kamu ni daripada tiada kepada ada. Asalnya kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala ciptakan kita ni daripada permulaan ni daripada tiada kepada ada. Jadi Allah Ta'ala sebut kamu ni asalnya mati. Amwatan fa ahyakum. Lalu Allah Ta'ala hidupkan kamu tadi mati, kamu di alam roh, kamu tiada lagi. Belum adanya namanya manusia. Daripada tiada kepada ada. Allah Ta'ala hidupkan kamu. Fa ahyakum. Lalu kamu dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditiupkan ruh dalam jasad manusia. Tadi kan Allah sebut, Allah Taala ciptakan kita. Kalau kita tengok dalam surah As-Sajadah contohnya, pagi Jumaat subuh, imam akan baca surah As-Sajadah. Allah Taala sebut bagaimana Allah Taala ciptakan manusia. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah Ta'ala ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Asal kamu ni asalnya daripada tin. Asal kamu ini daripada tanah. Allah Ta'ala sebut. Lalu Allah kata lagi, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin
Allah Ta'ala ciptakan kamu ini, Allah Ta'ala jadikan kamu ini daripada air mani yang hina. Lalu Allah kata lagi, Allah Ta'ala tiupkan roh. Kan Allah Ta'ala sempurnakan kejadian manusia. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Allah kata lagi, Allah Ta'ala sebut lagi summa sawahu. Allah Ta'ala menyempurnakan kejadian manusia. Allah Ta'ala sempurnakan kejadian manusia. Lalu Allah Ta'ala tiupkan roh. Wa nafakha fihi min ruhi. Allah Ta'ala tiupkan roh dalam jasad manusia. Dan Allah Ta'ala jadikan kamu ini 3 perkara tuan-tuan. 3 perkara. Yang pertama, Allah kata Allah Ta'ala jadikan kamu sam'a. Allah Ta'ala jadikan kamu ini pendengaran. Untuk kamu mendengar. Kamu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, wal absar. Allah Ta'ala ciptakan kamu penglihatan mata untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Lihat ciptaan Allah Ta'ala yang maha hebat. Tengok langit, bintang, bulan, cakrawala, laut. Ini semua adalah kebesaran Allah Ta'ala. Contohnya lah tengok langit. Tanpa tiang kan. Khalaqas samawati bighairi amadin taronaha. Allah Ta'ala ciptakan langit tanpa tiang seperti mana yang kamu lihat. Hebatnya ciptaan Allah Ta'ala tanpa tiang. Tapi stabil. Kukuh. Tidak ada yang bengkak-bengkok. Semua yang munasabah. Hebatnya ciptaan Allah. Tapi kalau Allah manusia ciptakan bangunan, kan buat bangunan, buat rumah tanpa tiang pasti akan runtuh. Hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga wal afidah. Allah Ta'ala ciptakan akal fikiran untuk manusia sentiasa memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kita. Allah Ta'ala tiupkan roh dalam jasad kita. Kita hidup. Kekal tak hidup? Tidak kekal. Allah Ta'ala akan matikan kita. Summa yumitukum. Lalu kamu akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Jadi mati. Yang kedua hidup. Dekat bumi Allah Ta'ala. Summa yumitukum. Allah Ta'ala matikan kita balik. Kita masuk alam barzah. Kita masuk alam kubur. Lalu Allah kata lagi. Summa yuhyikum. Kamu dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Kita duduk dalam alam akhirat. Summa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah lah tempat kita kembali. Jadi tuan-tuan hadirin rahmati Allah Ta'ala. Mahasiswa, mahasiswi rahmati Allah Ta'ala. Jadi kita ni tuan-tuan manusia ni berapa kali mati, berapa kali hidup? 2 kali mati, 2 kali hidup. Ni akidah kita. Kita beriman. Adanya hari kebangkitan. Adanya hari kiamat. Adanya hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Allah Ta'ala yang menguasai hari pembalasan. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana permulaan kita ni tuan-tuan adanya pengakhiran. Pengakhirannya semua kita akan kembali dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi amal-amal soleh. Jadi apa yang kita nak bawa, nak berjumpa dengan Allah Ta'ala adalah amal-amal soleh dan amal-amal kebajikan kita. Harta benda kita, anak pinak kita tak boleh nak bantu kita tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang mana pada hari kiamat, harta benda kita yang banyak, harta kita yang bertimbun-timbun ni, duit yang banyak ni, dan juga anak pinak kita ni tak mampu nak bantu kita. Tak bagi manfaat pun pada kita. Tapi apa yang bantu kita ni? Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan mereka yang datang, siapa yang datang kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala biqalbin salim. Dengan hati yang selamat, hati yang sejahtera daripada mensyirikkan Allah Ta'ala. Mereka yang melakukan amal-amal soleh. Mereka yang menuai. Mereka yang menanam hasil tanaman mereka di dunia. Dan mereka menuai hasil tanaman mereka di hari akhirat. Mereka yang berdagang di atas muka bumi Allah Ta'ala. Mereka yang berniaga di atas muka bumi Allah Ta'ala. Maksudnya melakukan amal-amal soleh. Amal-amal kebajikan. Dan mereka akan mendapat keuntungan di hadapan Allah Ta'ala pada hari akhirat. Iaitu syurga yang kekal abadi. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suka saya tuan-tuan nak berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan tentang apa ni hijrah, yang mana orang-orang yang berhijrah ni, kita masuk tahun baru ni tuan-tuan, kita akan berhijrah, kita akan berpindah, yang mana apakah yang Nabi sebut, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, siapakah orang yang berhijrah, orang yang melakukan perubahan dalam hidupnya. Maksudnya kita nak masuk tahun yang baru ni, apakah hijrah yang paling terbaik?
Kata Nabi SAW, Nabi sebut al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Nabi sebut al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan maksiat, tinggalkan kemungkaran. Jadi permulaan dalam hidup baru kita ni, permulaan dalam tahun baru ni, pastikan kita tinggalkan maksiat, tinggalkan kemungkaran. Apa yang kita lakukan. Kita bertaubat, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala ampunkan dosa kita. Dan di antara tuan-tuan, hadirin rahmati Allah taala, syarat-syarat supaya Allah taala terima taubat kita ni, yang pertama mestilah berazam. Azam masuk tahun baru ni kena azam. Tahun 2020 ni azam, aku berazam untuk tidak mengulangi lagi maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan. Mesti kena azam. Berazam untuk tidak mengulangi lagi maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan. Ini benar-benar bertaubat. Taubatnya taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Betul-betul taubatnya nasuha. Jadi yang pertama syaratnya, mesti berazam untuk tidak mengulangi lagi. Yang kedua, syarat untuk kita bertaubat, mestilah an-nadmu, mestilah menyesal atas maksiat, atas dosa-dosa yang kita lakukan. Mesti, ya Allah, menyesalnya aku atas dosa-dosa maksiat yang aku lakukan. Yang ketiga, mestilah bertaubat dengan bersungguh-sungguh, dengan taubatnya taubat nasuha, dengan beristighfar. Mohon ampun pada Allah Ta'ala, banyakkan istighfar dan tidak mengulangi lagi maksiatnya. Bertaubat dan juga mestilah berazam dan juga menyesal. Dan yang keempat, kalau ada dosa dengan manusia, kena minta maaf. Kita ada dosa dengan manusia, mungkin kita ada terambil barang dia. Kita duduk dalam kolej kan, duduk dalam asrama, dalam asrama kan, dekat kolej. Mungkin kita ada terambil barang dia, terambil Maggi dia kan. Contoh terambil Maggi ke, terambil 3-in-1 Milo ke kan, terambil ke ubat gigi ke apa ke. Cepat-cepat minta maaf, minta halalkan. Kalau dia tak halalkan, bayar balik ni dosa dengan manusia, tuan-tuan kena minta maaf, minta halalkan. Itu adalah syarat-syarat taubat. Dan tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kenapa Ustaz kena bertaubat? Kenapa kena beristighfar? Sebab kenapa kita ni tuan-tuan rasa malas nak melakukan amal ibadah. Malas nak mendirikan solat. Beratnya Ustaz nak sembahyang. Beratnya nak baca Quran. Nak baca Quran pun rasa malas. Berat aja nak baca Quran. Pegang Quran malas. Nak baca Quran pun malas. Nak zikir malas. Nak istighfar malas. Nak melakukan apa lagi lah, nak bangun malam, nak qiyamul lail pun malas juga. Sebab apa? Sebab banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Banyaknya sebab apa kita malas nak melakukan amal ibadah, malas nak sembahyang, malas nak baca Quran, sebab banyaknya dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Dan sebab banyaknya dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan menghalang diri kita daripada melakukan amal-amal soleh. Jadi mesti nak buat apa ni? Yang pertama mesti bertaubat supaya kita ini Allah Ta'ala mudahkan kita untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Dan di antara kita ini tuan-tuan rahmati Allah, tanda-tanda Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, yang dosa maksiat yang kita lakukan ni, kita rasa mudah untuk melakukan amal ibadah. Ringan nak melakukan amal ibadah. Jadi nak rasa ringan nak melakukan amal ibadah, kena bertaubat. Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, saya bagi analogi beginilah tuan-tuan. Jadi hati manusia ni, apabila dia buat dosa, buat maksiat, dia akan banyaknya bintik-bintik hitam dalam hatinya. Hati kita akan gelap. Banyak bintik hitam maksudnya hati kita akan gelap. Dan bagaimana kita nak merawat hati yang gelap ni? Memperbanyakkan istighfar, astaghfirullahaladzim, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala akan hilangkan bintik-bintik hitam dalam hati kita. Jadi rasa ringan, rasa mudah nak melakukan amal ibadah. Rasa ringan aja nak sembahyang, rasa ringan aja nak baca Quran, rasa ringan nak berzikir, nak bersedekah. Ini tanda-tanda Allah Taala terima amalan kita. Sebab tu rahmati Allah Taala, saya bagi analogi beginilah. Kalau kita ni ada satu cawan
Yang mana cawan tu gelap, warna hitam. Dan banyaknya dalam satu cawan ni, airnya tu hitam tuan-tuan. Air dakwat hitam lah, senang air dakwat hitam. Jadi macam mana Ustaz nak rasik supaya air yang dalam bentuk yang hitam ni, air yang hitam tadi ni, kita nak bersihkan. Jadi tuan-tuan kena tuangkan satu air warna, air putih lah. Air putih ni ibaratnya seperti istighfar lah tuan-tuan. Tuan-tuan tuang sampailah air yang dituang ni, sampailah cawan ni yang hitam ni tadi ni menjadi warna putih. Tuan-tuan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, sampaikan gelas tadi itu berwarna putih air. Jadi hati kita akan menjadi bersih kembali. Hilangnya bintik-bintik hitam dengan sebab kita memperbanyakkan istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahasiswa rahmati Allah taala, jadi saya bawakan satu kisah tuan-tuan. Kisah yang popular, kisah yang sentiasa didengar-dengarlah dalam kuliah, dalam ceramah, kisah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dengan sahabat. Ini cerita tentang seorang pemuda Bani Israel yang telah membunuh 100 orang. Yang telah membunuh 99 orang. Bayangkan tuan-tuan, Nabi cerita dengan sahabat, cerita ini dirakamkan dalam kitab Riyadatus Salihin. Pernah dengar tak kitab Riyadatus Salihin? Kitab Riyadatus Salihin ini karangan Imam An-Nawawi. Yang dihimpunkan hadis-hadis Nabi SAW. Nabi cerita dengan sahabat, ada seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Bayangkan tuan-tuan, seorang pemuda Bani Israel ni bukan bunuh nyamuk, bukan bunuh lipas, bukan bunuh semut, bukan bunuh serangga binatang. Bunuh orang, 99 orang. Bayangkan, dah bunuh 99 orang. Yang disebut dalam kitab, dalam kitab hadis tu, dia Datuk Salihin, qatala nafsan tis'ata wa tis'ina nafsan. Telah membunuh 99 orang. Lalu pemuda tadi ni, dia nak bertaubat, dia nak berhijrah, dia nak tinggalkan maksiat, dosa-dosa yang dilakukan. Lalu pemuda tadi dia berjumpa dengan seorang rahib. Berjumpa dengan seorang pendeta, dia bercakap, wahai rahib, seorang ahli agama lah, aku ni nak bertaubat. Tuhan boleh tak ampunkan dosa aku? Aku dah bunuh 99 orang. Lalu pemuda tadi mengadulah dah bunuh 99 orang. Lalu rahib tadi, apa kau dah bunuh 99 orang? Tuhan tak akan ampunkan dosa kau. Lalu pemuda tadi mendengar apabila Tuhan tak ampunkan dosa aku, dia bunuh rahib tu. Cukuplah kamila mi'ata nafsan. Cukup 100 orang dia bunuh. Cukuplah bunuh 100 orang. Lalu pemuda tadi telah berjumpa. Tak puas hati lagi pemuda tadi, dia mencari ahli agama. Dia mencari orang yang alim tentang agama. Telah berjumpa dengan seorang ulama, ahli agama. Dia bertanya, wahai ulama, aku ni dah bunuh 100 orang. Ahli agama ni, aku dah bunuh 100 orang ni. Boleh tak Tuhan ampunkan dosa aku? Boleh. Tuhan akan ampunkan dosa kau dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, kau mesti bertaubat. Kau mestikan tinggalkan maksiat, dosa-dosa yang kau lakukan. Dan yang kedua, kau tinggalkan, jangan bunuh orang lagi. Dan yang kedua syaratnya, kau mesti berhijrah. Kau mesti berpindah daripada tempat yang kau lakukan maksiat. Maksudnya tinggalkan terus. Jangan lagi kau bergaul dengan kawan-kawan kau yang melakukan maksiat bunuh orang ni. Kau kena berhijrah daripada tempat maksiat yang kau lakukan. Kau dah bunuh 100 orang ni. Lalu pemuda ini telah mengikut nasihat daripada ahli agama tadi, ulama tadi, dan dia telah berhijrah. Pemuda tadi yang bunuh 100 orang ni, pemuda Bani Israel, telah berhijrah. Dalam perjalanan pemuda tadi berhijrah, hadirin rahmati Allah Ta'ala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemuda yang dah bunuh 100 orang ni, Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Allah Ta'ala tarik nyawa dia, dan dalam masa dia bermusafir, dia berhijrah ni ke jalan kebaikan, dia tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa-dosa yang dilakukan ni. Syarat dia tadi mesti berpindah, berhijrah, dan ditakdirkan Allah Ta'ala, dia meninggal. Lalu maka turunlah 2 malaikat. Dalam hadis itu disebut, maka 2 turun malaikat. Malaikat azab dengan malaikat rahmat. Jadi, malaikat azab kata, pemuda ini adalah milik aku. Pemuda ni yang dah bunuh 100 orang ni, dia adalah milik aku. Malaikat azab ni maksudnya, malaikat yang menjaga ahli neraka lah.
Dia kata pemuda ni adalah milik aku. Aku nak ambil dia ni. Maka malaikat rahmat kata, tak, ni milik aku. Dia ni dah bertaubat. Dia dah tinggalkan maksiat. Dia dah tinggalkan kemungkaran. Dia pun dah berhijrah. Lalu turun lagi satu malaikat kasih settle down. Turun lagi satu malaikat kasih settle down nak uruskan ni. Macam inilah. Kita ukurlah. Kita ukurlah jarak mana yang lebih dekat. Di antara tempat dia berhijrah dengan tempat yang dia lakukan maksiat. Tempat dia berhijrah dengan tempat dia lakukan maksiat. Jadi ukurlah, ukur. Maka ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dada. Dada orang yang tadi yang melakukan maksiat dia dah berhijrah ni lebih dekat dengan tempat dia berhijrah. Lagi dekat. Dada dia tu lagi dekat dengan tempat dia nak berhijrah. Maksudnya lagi dekat dada dengan tempat dia berhijrah. Bukannya dekat dengan tempat dia lakukan maksiat. Tapi dadinya lebih dekat dengan tempat dia berhijrah. Jadi ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, malaikat rahmat kata ini adalah milik aku. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab dia berhijrah, dia tinggalkan maksiat, dia termasuk dalam ahli syurga. Masya Allah tuan-tuan. Ini dengan sebab dia berhijrah, Allah Ta'ala. Walaupun dah bunuh tadi 100 orang. Dah bunuh. Buat dosa-dosa besar ni, Allah Ta'ala tetap akan ampunkan dosa-dosa kita tuan-tuan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha pengasihani. Jadi hadirin hadirat muliakan Allah Ta'ala, walaupun betapa banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, sebanyak buih di lautan, sebanyak bintang-bintang di langit, Allah Ta'ala akan tetap ampunkan dosa hamba-hambanya. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya nak sharing dengan tuan-tuan, berkongsi tentang sebuah hadis Nabi SAW. Sebab manusia ni, Nabi sebut, tidak akan lari daripada melakukan kesalahan, tidak akan lari daripada melakukan dosa. Nabi sebut, kullu bani Adam khata' wa khaira khata'ina at-tawwabun. Kullu bani Adam khata' wa khaira khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam ini akan melakukan kesalahan dan akan melakukan dosa. Setiap anak Adam ni, maksudnya manusia, tidak lari daripada melakukan kesalahan, melakukan dosa. Setiap hari, ada je kita melakukan kesalahan. Ada je kita melakukan dosa. Dan sebaik-baiknya, wa khaira khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan orang yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat, mereka yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah tanda-tanda orang itu telah berubah tuan-tuan? Jadikan azam kita lah tuan-tuan. Permulaan bagi tahun baru ni sebagai satu permulaan untuk kita. Apakah tanda-tanda orang yang berhijrah? Orang yang melakukan perubahan dalam hidupnya. Azam kita naik tahun baru ni, 2022 ni Ustaz apa nak buat? Yang pertama, apakah tanda-tanda orang yang berhijrah? Yang pertama, disebut dalam kitab kata tanda-tanda orang yang berhijrah. Siapa-siapa yang telah berhijrah, belum lagi bertambah ilmunya. Dia belum lagi bertambah ilmunya. Dia belum lagi berhijrah. Maksudnya tuan-tuan, dia ni kata dia berhijrah, tapi dia belum menambahkan ilmu pengetahuan dia. Dia belum lagi berhijrah. Maksudnya, pastikan tahun 2022 ni, tuan-tuan menambahkan ilmu pengetahuan. Ini kita punya syarat dia lah. Mestilah menambahkan ilmu pengetahuan. Tak boleh statik ilmu. Kena tambahkan ilmu kita. Jadi Alhamdulillah, semua belajar dalam ijazah kan, sarjana muda ni, tambahkan ilmu lagi. Jangan malas. Jangan kita ini, orang kata apa, malas, tidur, baring tidur, makan tidur, tinggalkan. Jangan begitu. Jadi seorang yang rajin mencari menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap mukallaf. Jadi orang yang berhijrah, melakukan perubahan dalam hidup dia, dia pasti akan menambahkan ilmu pengetahuan. Tambahkan ilmu pengetahuan. Sebab dalam Quran, Allah Ta'ala sebut di antara doa-doa yang kita boleh baca, Nabi berdoa pada Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tambahkanlah ilmu pengetahuan aku. Dan di antara doa-doa yang tuan-tuan boleh baca, doa yang maksur, doa yang ada dalam hadis Nabi SAW, selepas sembahyang subuh, baca doa ni.
Doa minta 3 perkara. Doa minta 3 perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa ni minta pada Allah Ta'ala. Doa ni kena hafal. Saya baca sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Yang kedua, wa rizqan thayyiba. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Jadi apa maksudnya? Yang pertama kita minta pada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama tuan-tuan. Ilmu yang pandu kita. Taat perintah Allah Ta'ala. Tinggalkan maksiat. Jaga hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan manusia. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyibah. Ya Allah, aku mohon padamu rezeki yang halal. Rezeki yang baik, dijauhkan daripada rezeki yang haram. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kau terimalah amalan kami, sembahyang kami, ya Allah, kau terima, ya Allah. Puasa kami, ya Allah, kau terima, ya Allah. Sedekah kami dan apa juga amal-amal soleh yang tuan-tuan lakukan, semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda orang yang berhijrah sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Dia akan tambah ilmu pengetahuan ni. Ini tak boleh statik ya. Contohnya lah macam barang-barang kita lah tuan-tuan, kita kena upgrade. Contoh laptop. Kan laptop kita pakai i3 kan. Apa Intel lah, i3 ke i5 ke i7 ke, makin tambah makin baik lah tuan-tuan. Jangan makin down. Kena tambah baik kan. Kalau kita pakai apa Android pun sama juga kan. Kan kena ada tukar dia punya apa tu? apa namanya tu? Dia punya ni lah perisiannya kan. Dia kena upgrade kena update, ilmu kena update. Dia tak boleh statik je, dia kena upgrade. Ilmu kena upgrade, kena update. Handphone tuan-tuan pakai pun kena update. Kan sikit-sikit je update, sikit-sikit je update. Buka wifi ya, kena update. Handphone pun nak minta update. Begitu jugalah tuan-tuan dengan kita. Contoh macam RAM kan, kita punya laptop RAM nak kena update. Software kita tak boleh pakai yang lama punya, tak apa orang kata tu, tak boleh nak masuk. Tak boleh nak baca kan. Jadi kena upgrade ilmu kita. Itu tanda orang yang melakukan perubahan, dia akan menambahkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, apakah tanda-tanda orang itu berhijrah? Dia melakukan perubahan dalam hidupnya. Nak masuk tahun baru ni, hijrah yang baru ni. Yang kedua, sesiapa yang telah berhijrah, dia belum lagi bertambah ibadahnya. Dia belum lagi berhijrah. Maksudnya tanda orang yang yang berhijrah ni, dia melakukan perubahan, penghijrahan dalam hidup dia, dia mesti menambahkan amal ibadahnya, menambahkan ibadahnya. Contohnya, sebelum ni mungkin dia sembahyangnya dia tinggal. Ni sembahyang. Sembahyang penting ni. Suka Ustaz ingatkan kepada pelajar-pelajar, ingatkan supaya jangan tinggal sembahyang. Sembahyang adalah rukun Islam, rukun Islam. As-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kata Nabi SAW, as-salatu imanuddin, sembahyang itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan sembahyang, dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan sembahyang, dia telah menghancurkan, dia telah meruntuhkan agamanya. Masya Allah tuan-tuan. Sembahyang ni adalah tiang agama. Jadi kalau tak sembahyang, habis agama kita tuan-tuan. Jadi sebab tu dalam sebuah hadis yang disebut dalam hadis Nabi SAW, yang mana apabila sembahyangnya diterima, maka amalan-amalan lain akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jika sembahyangnya tidak diterima, maka amalan-amalan yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang tu nombor satu tuan-tuan. Sebab tu kita baca doa iftitah. Kan kita baca doa iftitah kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala sebut. Kalau kita baca doa iftitah tu ayat Quran tu. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, kerana Tuhan yang empunya sekalian alam. Jadi sesungguhnya sembahyang nombor satu sembahyang, barulah ibadah-ibadah yang lain, puasanya, sedekahnya, zakatnya. Jadi nombor satu, kalaulah sembahyangnya diterima,
maka amalan-amalan lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan. Jadi sembahyang jangan tinggal. Pastikan 5 waktu sembahyang. Yang 5 waktu kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, itu adalah tiang bagi agama. Dan sembahyangnya ini yang paling baik kata Nabi, ayyu a'mal afdal ya Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Solatnya di awal waktu. Sembahyang di awal waktu itu yang paling terbaik, bukannya di akhir-akhir waktu. Siapa yang sembahyangnya di akhir-akhir waktu, fawailul musallin. Allah Taala sebut celaka bagi orang yang fawail musallin, celaka bagi orang solat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka sembahyang tapi mereka sembahyang dalam keadaan sahun, lalai. Mereka sembahyang tapi lalai. Celaka tuan-tuan, Allah Taala sebut. Ini jadi sembahyang ni mestilah di awal-awal waktu, bukan di akhir waktu. Bukannya sembahyang dengan keadaan tergesa-gesa, ataupun sembahyangnya seperti ayam yang mematuklah. Sembahyangnya lajulah. Kan kalau kita tengok dalam internet kan, tengok video dekat Facebook, ada orang sembahyang tarawih 23 rakaat, 5 minit 8 minit. Bukan begitu. Sembahyangnya menjaga tokmak-ninahnya, menjaga rukun-rukun sembahyangnya, bukan di akhir-akhir waktu, tapi di awal-awal. Jadi tanda orang yang berhijrah dia akan menambahkan amal ibadah. Contohnya lah, kalau nak tarawih nantilah, dia bukannya kalau nak solat nanti tarawih bulan Ramadan, contohnya dia bukannya geng 08. Siapa yang tahu apa masuk geng 08 ni? Geng 08 ni geng 8 rakaat lah. Dia bukan geng 8 rakaat, dia geng 20. Ni contohlah. Dia menambahkan amal ibadahnya. Itu tanda-tanda orang yang melakukan perubahan dalam hidupnya. Daripada 8 jadi 20. Contohnya lah. Dan contoh yang lain, mungkin sebelum ni dia mungkin menghafaz baca dalam sembahyang, dia baca surah apa ni? Mungkin sebelum ni dia baca rakaat pertama inna a'taina, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Sampai bila-bila pun. Rakaat pertama dah hidup 20 tahun ni, 21 tahun, 22 tahun, baca inna a'taina qul huwallahu ahad. Inna a'taina qul huwallahu ahad. Tak. Ya Ustaz, saya azam tahun ni saya nak hafaz surah-surah yang panjang-panjang sikit lah. Tak semestinya Baqarah. Tuan-tuan boleh baca contohnya macam surah Al-A'la contohnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Kan hebat sikit. Ada perubahan, ada peningkatan dalam amal ibadah. Mungkin rakaat kedua boleh baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Ni contohlah. Jadinya kena baca surah yang hebat-hebat sikit lah, supaya kita ni ada peningkatan dalam amal ibadah kita kan. Contohlah macam kita lah tuan-tuan, beli kereta kan, beli kereta mula standard. Tapi takkan nak standard je Ustaz. Mestilah nak pasang spoiler, nak pasang skirting, nak letak sport rim 17 kan, nasi outside sikit, offside sikit kan, letak tinted sikit kan, nak make-up sikit. Jadi amal ibadah pun kena upgrade juga. Kena upgrade juga, kena tambahkan amal ibadah kita seiring lah. Kan kalau beli rumah, nanti tuan-tuan nanti nak beli rumah. Kan dulu rumah beli dulu standard aja kan, kosong aja kan, dapur pun tak ada, mozaik pun tak ada. Nak tambah baik kan, nak cantikkan rumah, pasang langsir, pasang lampu yang cantik. Begitu juga dengan amal ibadah kita, kena tingkatkan kita punya kualiti ibadah kita. Hafal surah-surah, contohnya lah setiap malam, mungkin sebelum ni tinggalkan bacaan suratul muluk. Setiap malam jadikan surah al-muluk sebagai wirid, sebagai kelaziman, melazimi diri kita dengan membaca surah al-muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini surah-surah yang tuan-tuan kalau dapat hafaz lagi bagus. Jadi saya nak cabarlah pada semua ni, kalau boleh buat satu program menghafaz surah al-muluk. Ni bagus ni. Nak masuk tahun baru ni kan, tahun 2022 ni, azamnya ni, permulaan sebagai tahun yang baru ni, jadikan surah Al-Muluk sebagai kelaziman, surah yang penting. Kan ada 30 ayat surah Al-Muluk. Satu hari buat satu kontes, satu pertandingan menghafaz surah Al-Muluk, bagi 30 hari. Kontesnya kan satu bulan ada 30 hari kan. Jadi satu hari satu ayat surah Al-Muluk. Satu hari pertama Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Hari kedua
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Hari ketiga dan berikutnya sampailah 30 ayat. Dapat hari ini 1 bulan ni aku dapat hafal surah Al-Mulk. Bolehlah jadikan ni MPP kan, Majlis Perwakilan Pelajar, buat satu program menghafal surah Al-Mulk. Satu hari satu ayat. Tak banyak pun, satu hari satu ayat je. Bukannya satu hari satu surah, satu hari satu ayat aja. Jadi mudah-mudahan keluar daripada apa ni UPNM ni, aku dapatlah satu ilmu yang ada dalam dada aku ni, dalam hafazan hafazan aku dan dada aku, dalam otak aku ni, aku dapat hafal surah Al-Mulk. Kan best tu, seronok tu. Boleh bawa dalam sembahyang. Mana dah tahu nanti nak jumpa bakal mak mertua kan, ayah mertua. Adalah kita punya modal ni kan, nak baca kan, mana tahu kan. Nak kenal-kenal tiba-tiba usul kita semayang kan, jadi imam, tolak kita jadi imam. Bolehlah bawa tabarakalladzi, hebat aku punya bakal menantu aku kan, hebat begitu kan. Ni kalau inna a'toina, alamak inna a'toina, lepas tu rakaat kedua qul huwallahu ahad, begitulah. Bukannya nak kita tidak. Maksudnya orang yang berhijrah dia akan tambahkan ibadahnya. Ini orang-orang yang berhijrah. Jadi ustaz nak awak semua dapatkan hafal surah Al-Mulk. Sebab surah Al-Mulk ni kata Nabi SAW, Nabi kata hiya al-maniyah al-munjiyah tunjihi min adzabil qabr. Hiya al-maniyah, ia adalah pendinding. Al-munjiyah adalah pelindung. Tunjihi min adzabil qabr. Penyelamat kita, menyelamatkan kita daripada azab kubur. Ni hafal baca surah Al-Mulk. Kalau dapat lagi hafal lagi surah Yasin, hafal bagus. Hafal surah Yasin permulaan pagi hari, baca surah Yasin. Siapa-siapa yang nak dipermudahkan urusannya, man qara'a surah Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaiju. Siapa-siapa yang membaca surah Yasin di permulaan pagi hari, maka Allah Taala akan mengkabulkan segala permintaannya. Lagi bagus. Tadi dah baca Muluk, baca lagi suratul Waqiah. Waqiah baca idza waqa'atil Waqiah. Siapa-siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam tidak akan fakir, tidak akan miskin. Maksudnya akan dipermudahkan urusan, akan dilapangkan urusan, akan dimurahkan rezeki. Rezeki ni bukan duit saja. Mahasiswa-mahasiswa semua, adik-adik semua, bukannya duit saja. Bahkan dapat kawan yang baik itu rezeki. Ayah, ibu yang sehat, dapat rakan-rakan yang baik, dapat pensyarah-pensyarah yang baik, kan, dapat kawan belanja makan, apa-apalah yang baik-baik itu semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu. Dapat kawan yang buat assignmentnya tu sama-sama bagi kerjasama, itu juga adalah rezeki. Jadi jadikan orang yang berhijrah pasti akan menambahkan amal ibadahnya. Contoh yang lainlah, saya bawakan lagi, amalkan sembahyang duha. Duha kena buat. Mungkin sebelum ni tahun 2021 kita tinggalkan solat duha, sembahyang duha. Tahun depan saya azam, ataupun esoklah terus buat. Esok aku azam, aku nak buat sembahyang duha. Duha jangan tinggal. Sebab apa? Duha ini adalah Nabi sebut dia bersedekah dengan tubuh badan kita yang mengandungi 360 sendi. Jadi tubuh badan manusia ni Nabi sebut mengandungi 360 sendi. Jadi siapa-siapa yang menunaikan sembahyang duha, dia telah bersedekah dengan tubuh badannya yang mengandungi 360 sendi. Kita sedang bersedekah dengan tubuh badan kita. Jadi banyakkan buat sembahyang duha. Mungkin kita buat duha 2 rakaat. Tambah lagi kan. Kita istiqamah buat 2 rakaat. Tambah lagi 4 rakaat. Tambah lagi 6 rakaat. 8, 10, 12. Siapa-siapa yang buat sampai 12 rakaat, kata Nabi, banallahu lahu qasran minaz zahab fil jannah. Maka Allah Ta'ala akan membina baginya istana emas di syurga. Masya Allah. Ni hebatnya orang yang melakukan solat sunat duha ni. Jadi buat solat sunat duha. Ni yang kedua. Yang ketiga, apakah tanda-tanda orang yang berhijrah? Orang yang melakukan perubahan dalam hidupnya. Yang ketiga, siapa-siapa yang berhijrah, dia belum lagi meninggalkan sifat bermusuh-musuhan. Maksudnya masih hari ini berdendam dengan orang, dia belum lagi berhijrah. Dia belum lagi melakukan perubahan dalam hidupnya. Jadi kena memaafkan. Jadi bagaimana Ustaz hati nak tenang? Maafkan orang. Sebelum tidur,
Ambil masa aku maafkan semua orang. Ni kena buat. Sebab Allah Taala sebut tu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara tanda-tanda orang yang berbuat baik ni, Allah kata mereka yang menafkahkan harta mereka pada jalan Allah ketika susah dan senang. Yang kedua, mereka yang menahan marah. Nak marah ni, dia tak jadi marah. Ini orang yang hebat. Dia tahan marah dia. La taghdab, Nabi katakan. Jangan marah, jangan marah. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Mereka yang memaafkan sesama manusia. Jadi orang minta maaf, maafkan. Ini jiwa tuan-tuan akan tenang. Jiwa adik-adik semua akan tenang sebab maafkan orang lain. Tapi kalau kita ni masih lagi berdendam dengan orang, belum lagi berhijrah. Belum lagi kita melakukan perubahan. Jadi azam kena tinggalkan. Sifat berdendam tinggalkan, bermusuh-musuhan tinggalkan. Kan Allah Taala sebutkan fa aslihu baina akhawaikum kan. Hendaklah kamu mendamaikan di antara dua saudara yang bertelingkah, dua saudara yang bergaduh. Tinggalkan dendam, damaikan hati kita. Pasti kita akan tenang. Yang keempat, tanda-tanda orang yang berhijrah. Dia belum lagi menukar pakaiannya dengan menutup aurat, dia belum lagi berhijrah. Maksudnya, tanda orang yang berhijrah, orang yang melakukan perubahan dalam hidup dia, dia mestilah menutup aurat. Tutup aurat, itulah orang-orang yang berhijrah. Yaghdudna min absarihim wa yahfazuna furujahun. Hendaklah dia menundukkan pandangan dia, dan dia wa yaghdudna min absarihim wa yahfazu, dan menjaga kehormatan dia, menjaga kemaluan dia. Ni orang-orang yang berhijrah, dia akan menutup aurat dia. Jadi kalau yang perempuan pakai tudung, kalau yang pakai stokin. Ni tanda orang yang berhijrah. Bagi lelaki, tutup aurat, pakai seluar panjang, jangan pakai yang sangat-sangat ketat, longgarkan pakaian, yang labu, yang longgar, jangan ikut tubuh badan. Ni tanda-tanda orang yang berhijrah. Yang kelima, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, tanda-tanda orang yang berhijrah, orang yang melakukan perubahan dalam hidupnya untuk tahun baru ni, kita sama-sama azam, ialah mereka yang berkawan dengan orang-orang yang baik. Berkawan dengan orang-orang yang soleh, yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kan, kita kawan dengan orang jual minyak wangi, pasti kita pun akan jadi wangi juga, walaupun tak jual pun. Kita tak jual pun minyak wangi tu, tapi kita berkawan dengan orang jual minyak wangi kan, mesti dia wangi, pasti kita akan wangi juga. Jadi kalau dapat kawan yang baik, mengajak kita melakukan kebaikan, insya-Allah kita sama-sama akan bersama. Contohnya dia ajak sembahyang, tuan-tuan sembahyang, tengok tuan tu kawan tu baca Quran, kita pun terdorong nak baca Quran. Tengok kawan tu buat solat duha, kita pun nak ikut buat solat duha. Jangan pula kawan tu terjun longkang, kita pun terjun longkang. Yang gitu pula. Yang baik kita ikut, yang tak baik jangan ikut. Jadi kena berkawan dengan orang-orang yang soleh, kawan-kawan yang baik. Seterusnya, hadirin rahmati Allah Ta'ala, yang berikutnya, tanda-tanda orang yang berhijrah, dia belum lagi mengubah akhlaknya, mengubah perangainya kepada perangai yang baik. Maksudnya daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang terjala kepada sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Dia belum lagi berhijrah, melakukan perubahan. Jadi kena berubah, kena jadi akhlak yang baik, bergaul dengan kawan yang baik. Maksudnya jangan mengumpat, jangan mengeji, jangan mengutuk, jangan membicarakan keburukan orang lain. Ini tinggalkan. Jangan jadi makcik bawang lah, senang cerita. Tinggalkan. Jangan jadi makcik bawang, jangan cari salah orang, jangan dendam dengan orang, jangan bergaduh dengan orang. Ini tinggalkan. Tinggalkan dosa-dosa, maksiat-maksiat yang kita lakukan. Kita nak dapat keredaan Allah, bukan kita nak dapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencari-cari keaiban orang lain. Wala tajassasu, kan dalam Quran Allah sebut tu dalam surah Al-Hujurat. Kalau tuan-tuan boleh baca surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ni adalah surah yang Allah Ta'ala bicarakan tentang akhlak, tentang tata tertib kita hidup bermasyarakat. Bagus surah ni. Surah Al-Hujurat menceritakan tentang akhlak kita hidup, adab bermasyarakat. Bagaimana? Jangan cari salah orang, jangan menceritakan keaiban orang lain. Jadi tinggalkan maksiat, jangan menceritakan keburukan orang lain. Yang ketujuh, tanda-tanda orang yang berhijrah, dia belum lagi melipat tempat tidurnya. Maksudnya dia masih lagi simbol orang yang malas melakukan amal ibadah. Maksudnya dia ni tak bangun malam.
dia belum lagi berhijrah. Maksudnya kena bangun malam tuan-tuan. Bangun malam melakukan amal ibadah. Maksudnya qiyamul lail. Kan tidur waktu malam, bangun pada sebahagian bangun pada sebahagian malam sebelum fajar, sebelum subuh, dia bangun malam buat solat sunat 2 rakaat. Itu tanda mereka yang telah berhijrah. Bangun malam, qumil laila illa bangun qumil laila illa qalila. Bangunlah malam walaupun sekejap. Sebab tu Allah Taala sebut, Allah kata di antara orang-orang yang beriman ni amalan dia apa? Wa minal lail fatahajjad bihi nafilah laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Allah kata, bangunlah pada sebahagian malam untuk kamu melakukan solat sunat tahajud, dan supaya apa? Supaya nafilah, supaya menjadi ibadah tambahan bagi kamu. Dah buat dah 5 waktu ni kan, 2 4 4 3 4 ni. 17 rakaat tambah lagi solat malam. Supaya apa? Supaya laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kamu akan dibangkitkan di hadapan Allah Taala di tempat yang maqam mahmudah, di tempat yang terpuji. Allah Taala muliakan dan dibangkitkan di hadapan Allah Taala bersama dengan para rasul dan para nabi dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan rahmati Allah yang terakhir, saya boleh simpulkan tuan-tuan, orang-orang yang berhijrah dia belum lagi meninggalkan bercakap bohong. Masih lagi bercakap dengan cakap yang dusta, dia belum lagi berhijrah, melakukan perubahan dalam hidupnya. Kena bercakap dengan cakap yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mereka yang beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan, hendaklah dia berkata yang baik. Kata yang baik, jangan menyakiti hati orang, aw liyasmut, ataupun dia diam. Dua tu je, berkata yang baik ataupun dia diam. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian saya sembang ilmu pada malam ini dapat menambahkan keimanan kita pada Allah Taala, dan juga sedikit panduanlah tanda-tanda orang yang berhijrah, orang yang melakukan perubahan sempena dengan tahun baru ini. Mudah-mudahan tahun baru ini bisa sebagai satu permulaan untuk hidup kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah Taala dan mendapat keredaan Allah Taala. Mudah-mudahan. Jadi saya mampu dan maaf ada salah silap, ada terkasar bahasa. Terima kasih kepada Pusat Islam UPNM yang sudi menjemput saya. Saya mohon ampun dan maaf ada salah silap, dan juga kepada semua mahasiswa. Saya doakan diberikan kejayaan dan dipermudahkan urusan untuk menghabiskan pengajian di dalam universiti insya-Allah. Jadi sekadar ini aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas perkongsian yang begitu bermakna dan syarat dengan info sebentar tadi. Semoga ianya menjadi iktibar dan pengajaran buat diri kita. Boleh saya simpulkan sedikit bahawa apabila kita masuk tahun baru, bolehlah kita menetapkan hijrah dengan menetapkan azam, iaitu untuk mendapatkan keredaan Allah dengan bertaubat dan menambahkan amalan kita lah. Antara salah satu menambahkan amalan kita dengan kita berjihad, iaitu kita sebagai pelajar kita boleh berjihad dengan menuntut ilmu. Bolehlah lepas ni kita tukar niat menuntut ilmu untuk mendapatkan keredaan Allah daripada kita niat untuk mendapat keputusan yang cemerlang atau mendapat kerja yang lebih baik. Lebih baiklah kita niat untuk mendapatkan keredaan Allah. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya ceramah tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Saya tutup majlis kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Syukur ya Ustaz, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.